Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu. Sempena kita bercuti, dan cuti ini adalah kerana mengambil cuti sempena nuzulul Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Islam adalah kerana Allah memberikan panduan. Yang panduan itu dibekalkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan panduan itulah yang menjadikan pegangan kita selama ini, menyebabkan kita boleh urus dan tadbir kehidupan kita dengan perkara yang benar, dengan perkara yang betul-betul boleh membawa kita menjadi ummatan wasata. Allah sebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah sampai mengiktiraf umat Islam sebagai umat yang boleh dijadikan rujukan kepada seluruh umat yang lain. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Semoga kamu boleh jadi contoh, menjadi saksi kepada umat-umat lain. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan kamu mengambil nabi sebagai contoh. Contoh yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Contoh nabi adalah contoh yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab itulah kita lihat perkara inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi umat yang hebat. Al-muslimun 'inda syurutihim. Orang beriman dia berada di atas syarat dia, janji dia, peraturan yang telah ditetapkan padanya. Peraturan inilah yang terkandung dalam Quran dan kita beriman. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, menjadi hidayah lil muttaqin. Mudah tuan-tuan, dia ada dua kelompok saja, muttaqin dengan mujrimin. Kelompok muttaqin mereka yang follow, patuh dan buat apa pun leverage mereka menggunakan Al-Quranul Karim. Orang mujrim mereka melanggar Al-Quranul Karim dan menolak panduan daripada Al-Quran. Dalam hati mereka ada perasaan al-irtiyab, ragu dengan Quran. Sedangkan Allah memberikan janji, dzalikal kitabu la raiba fih. Quran ni tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah bagi jaminan, lau kana al-Quran min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ni tidak datang daripada Allah, nescaya banyak percanggahan yang terkandung dalam Quran. Tapi bila Quran datang, dia memberikan fitrah kepada umat. Kita diletakkan dalam neraca fitrah. Quran ini berguna bagi orang yang betul-betul buka dan mengamali Quran. Quran ini berguna kepada umat terdahulu sebab mereka bukan baca Quran, tapi mereka tadabbur Al-Quran. Sebab tu konsep yang kita nak tekankan sangat terhadap Quran ni. Sebab hari ni ramai orang mengajak kita jom kembali pada Quran.
Tapi kembali pada Quran tu macam mana? Ini persoalan yang paling besar. Kerana mutaakhir ni ada orang mengajak kembali pada Quran tapi songsang. Tuan-tuan, ada seorang bernama Irsyad Manji. Dia tulis satu buku, tuan-tuan, pasal Allah. Tapi dia seorang lesbian. Tuan-tuan, dia memuji Allah. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim. Allah mengizinkan perhubungan sejenis. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengenakan hukuman apa-apa pada manusia yang boleh mempertahankan kasih sayang walaupun hubungan tu hubungan sejenis. Tuan-tuan, ini yang kita kata bila Quran dihurai menggunakan akal. Quran diambil tidak berdasarkan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab tu bila tengok apa yang dibuat oleh orang macam ni, malam pun saya terbaca ada satu orang pensyarah daripada Indonesia, profesor doktor apa tak tahu, tapi dia seorang perempuan, mempertahankan Quran membenarkan kita kahwin dengan non-Muslim tanpa perlu tukar agama. Quran membenarkan kita untuk memilih pasangan kita walaupun laki-laki sama laki-laki, dengan syarat kita belai mereka dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan, kalau ini huraian Quran, inilah yang akan menyebabkan rosaknya masyarakat. Sebab tu kita kena tolak huraian-huraian macam ni. Kita kena ambil huraian yang betul-betul datang daripada Nabi SAW. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi. Jalan yang lurus, jalanku yang lurus, ikutlah jalan ni. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan ikut jalan-jalan lain yang boleh memisahkan kamu daripada agama Allah. Sebab tu muslimin, muslimat dirahmati Allah, manusia ni kreatif, tuan-tuan. Dia boleh buat apa saja. Cuma dia kena buat berdasarkan peraturan. Sebab tu saya selalu sebut, hidup ini dia bergantung kepada frame syarak. Kita boleh buat apa saja kita nak buat. Kita boleh berbisnes apa saja kita nak berbisnes. Kita boleh untuk buat apa saja kerja di atas muka bumi. Tapi paksinya mesti mengikut syariat. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kami jadikan kamu berada di atas syariat. Tuan-tuan, inilah perkara paling besar. Sebab tu orang Islam, dia tak pernah langgar syariat, dia pasti berjaya. Kerana syariat itu membentuk dia menjadi jilul Quranil farid, generasi Quran yang sangat unik, tuan-tuan. Cuma hari ini ada sikit perbezaan daripada para sahabat yang membaca Quran dengan kita yang baca Quran. Kita baca Quran nak dapat pahala, benda tu tak salah. Kita baca Quran sebab kita beranggapan nak boleh pahala. Para sahabat membaca Quran kerana nak ekstrak keluar daripada Quran maklumat-maklumat untuk diterjemahkan dalam kehidupan mereka. Mereka nak keluarkan seluruh panduan Quran untuk dijadikan sebagai jalan untuk mereka berjalan. Bezanya umat hari ini, mereka hanya ada suatu sikap, nak baca Quran kerana menjadi hamba. Nak baca Quran kerana nak set up diri sebagai seorang yang dikatakan mengikuti Quran. Tuan-tuan, perbezaan inilah menjadikan umat dahulu umat yang hebat. Sebab orang dulu mereka keluarkan Quran kerana mereka nak menjadi khalifah. Mereka faham sungguh ayat 30 dalam surah Al-Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami nak jadikan di muka bumi, kata Allah, adanya khalifah. Tuan-tuan, orang kita bila baca ayat ni, dia faham zaman hari ni khalifah ni adalah kelompok yang menguruskan negara, menjadi pemerintah, menjadi menteri, jadi imam, jadi ketua kerajaan, baru dikira sebagai khalifah. Para sahabat dulu faham khalifah ni maksud dia siapa yang buat satu benda yang boleh mengangkat darjat Islam pergi ke satu level dan boleh mengangkat kemanusiaan pergi ke satu darjat, maka pada masa itu orang yang buat kerja itu adalah khalifah. Sebab tu kita kena modify balik kefahaman Quran. Sebab
Pertama sekali, sebelum kita pergi nak baca Quran, apalah nak baca Quran ke, nak puasa ke, nak solat ke, nak buat apa pun, sebelum kita pergi ke ibadah itu, first kali kita kena betulkan mindset dulu. Sebab ini yang membezakan kita dengan Nabi. Yang ada pada Nabi, mereka baca Al-Quran kerana nak leverage, nak bagi jadi hebat, nak buat dunia imarah dengan Quran. Orang hari ini baca Quran kerana sekadar nak boleh pahala. Dah beza dah mindset di situ. Sebab tu orang hari ini bila dia baca Quran, dia sibuk lebih kepada urusan tajwid. Tajwid tu tak salah, memang kena ambil tahu tajwid, tapi terlampau. Bila asyik hanya bincang qalqalah kubra dengan qalqalah akbar, tu lupa ayat tu sentuh pasal apa. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kempen saya, jom sebab kita sempena nuzul Quran ni. Ulama bincang nuzul Quran ni jadi 17 Ramadan sungguh ke ataupun 24 Ramadan. Itu khilaf lah di kalangan ulama. Ada yang menegaskan bahawa dia jadi pada 24 Ramadan. Ada yang kata 17 Ramadan. Tak apalah, kita tak payah gaduh pasal tarikh tu. Cuma bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Pasal Allah yang janjikan, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tapi Quran tu turun pasal apa? Hudan linnas, bukan barakatan linnas, bukan tujuan keberkatan. Kebanyakan orang hari ini baca Quran kerana berkat. Tak percaya, tengok bila buka majlis. Marilah kita buka majlis untuk mendapatkan keberkatan. Marilah kita baca Al-Fatihah. Dia cari berkat. Quran bukan semata-mata barakah, Quran juga berkaitan dengan hidayah. Sebab tu kalau orang baca Quran, dia ada side berbeza setelah dia tadabbur. Sebab tu konsep hari ni, jangan baca Quran semata-mata, tapi tadabburlah Quran. Tadabbur ni paling mahal. Afala tadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak tadabbur Quran? Nabi bila dia start baca, dia akan perhati satu-satu. Ayat ni nak kena kok mana? Apa benda yang dapat daripada ayat ni? Macam mana nak buat ayat ni sampai boleh berada di atas muka bumi? Macam mana nak set up umat ni menjadi umat yang hebat? Tuan-tuan, sebab tu bila kita tengok Quran sebenarnya menjadi panduan yang sangat hebat bagi umat. Cuma yang harus kita ubah adalah mindset. Macam saya sebut tadilah, kalau mindset berubah, baca Quran pun berubah. Mindset apa? Mindset muttaqin. Apa maksud muttaqin? Muttaqin mesti bergerak. Muttaqin tak boleh stick. Orang muttaqin dia kena bergerak hari-hari. Tuan-tuan, seorang pakar motivasi pernah sebut bahawa manusia ni dia akan start jadi seorang yang mati sebelum mati, setelah dia pencen daripada mana-mana syarikat ataupun pencen daripada mana-mana jabatan kerajaan. Start pencennya umur 61 sebagai contoh, maka dia pada masa itu kalau dia tidak fikir nak buat sesuatu, dia tidak tadabbur kehidupannya, maka dia pasti akan menghadapi satu keadaan kematian sebelum mati. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang pencen kerja balik sebab dia mati sebelum mati. Kalau dia biar 3-4 tahun, touch and go tuan-tuan, dia takkan boleh pergi jauh. Tapi kalau dia fikir sesuatu yang dia ada nak menyumbang balik, yang dia ada nak bentuk orang balik, sebab manusia dia kena hidup dengan tujuan. Quran bagi jalan padanya, apa yang dia reti, dia kena set up dirinya untuk bantu orang lain, tuan-tuan. Sebab tu kita kata bahawa bila bercakap tentang aspek berkenaan dengan Quran, maka tak ada lain yang Allah nak kita hendaklah menjadi manusia yang paling hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila berkenaan dengan Al-Quran, Al-Quran mengajar konsep yang hari ini barat pakai. Saya cuba relatekan begini. Beza barat, mereka tak baca Quran, tapi mereka melaksanakan seluruh yang terkandung dalam Quran. Macam mana ustaz? Mereka tak baca Quran, tapi mereka boleh sampai tahap hari ini mengambil seluruh panduan Quran. Mudah saja. Quran dia mesti fitrah dengan kehidupan manusia. Kelompok barat, mereka telah melalui satu sekal kehidupan. Daripada duduk di bawah, melakukan berbagai perkara yang rosak dan silap. Daripada silap itulah mereka belajar, learn from mistake, menyebabkan bila mereka naik ke satu sekal yang lain,
mereka mula mengambil seluruh budaya yang baik, perkara-perkara yang baik, benda-benda yang baik. Sebab dulu mereka pernah mengalami keadaan kegelapan. Masa gelap tu mereka fikir nak menjadikan umat itu bertahan dan hebat, mesti ikut fitrah. Sebab tu tuan-tuan, jangan takut. Quran dia mengajar benda fitrah. Kan? Quran dia mengajar benda yang mudah nak faham. Quran dia mengajar benda yang kalau dia tak baca Quran pun, tapi kalau dia hidup dalam fitrah, dia menyamai Quran. Tuan-tuan pergi sembang. Saya pernah sembang dengan satu Cina, tuan-tuan. Cina ni umur 70, tapi kalau muda tak nampak, umur 70 baru nampak. Saya tanya, uncle, you sudah 70, apa pasal you masih kerja? Masa tu dia kerja dengan Nissan, Tancong motor. Uncle, you sudah 70, abang saya masih kerja. Dia kata kalau saya tak nak kerja, saya harus mati. Ini lagi tua, lagi tak nak kerja, lagi mati. Mau duduk rumah gila, mau tengok TV, boleh mati. Satu. Dia kata, you tahu kalau tak nak kerja, Tuhan pun tak mau tolong sama you. Dia faham konsep tu. Wa quni'malu fasarallahu amalakum. Bekerjalah, Allah nak tengok kerja kamu. Dia jawab dekat saya satu perkataan yang fitrah. Kalau lu tak nak kerja, Tuhan pun tak mau tolong sama lu. Lu mesti tolong diri lu sebelum Tuhan tolong lu. Dia faham ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu kaum tak akan diubah nasibnya melainkan mereka mengubah nasib mereka terlebih dahulu. Jangan sampai begini ya. Kita sibuk baca Quran, orang lain sedang sibuk melaksanakan Quran. Takut itu tuan-tuan. Kan? Tahun lepas ada satu orang namanya Mark Holland, dia ahli parlimen Kanada, tuan-tuan. Dia bercakap fitrah di parlimen. Ketika itu umat Islam sedang nak menyambut Ramadan. Masa umat Islam sedang nak menyambut Ramadan, dia mengucapkan selamat Ramadan kepada seluruh orang-orang Kanada Islam yang sedang menyambut Ramadan. Happy Ramadan. Dia kata tahun lepas saya telah berpuasa Ramadan 30 hari bersama dengan orang Islam yang lain. Dia puasa, dia tak Muslim, sebab dia nak feel apa yang ada pada Islam ni. Betul sangat ke? Betul ke boleh kita tak makan daripada pagi sampai petang ni? Betul ke dia ada benda baik bila kita buat? Dan dia kata apa? Ternyata bila saya berpuasa, saya dapati ada satu perasaan yang tak pernah saya alami sebelum ini. Perasaan lapar dan dahaga. Dan bila lapar dahaga itu mengusik jiwa saya mula terfikir, macam mana nasib-nasib orang yang tidak makan dan tidak minum di Kanada? Macam mana kesusahan mereka? Mereka dalam keadaan tidak cukup makan. Saya baru hanya daripada pagi sampai ke petang tidak makan dan minum, itu pun dah rasa terseksa. Macam mana dengan anak-anak di Kanada yang tidak makan berhari-hari? Oleh itu hari ini saya melancarkan di parlimen ini, marilah kita buat satu dana fund untuk membantu anak-anak susah di Kanada. Semoga tidak ada lagi mereka yang kelaparan di Kanada, kerana puasa mengajar saya suatu benda yang sangat miracle. Tuan-tuan, tu puasa dia yang dia tak niat sahur pun. Kita dengan nawaitu saumaradin, siap lagu lagi tuan-tuan. Nawaitu saumaradin, nak bak puasa sungguh. Tuan-tuan, yang ni tak ada lagu apa tuan-tuan. Tapi mereka faham, kalau mereka buat apa yang Quran suruh, mereka akan dapat hidup fitrah sebagai manusia. Sebab tu kita bimbang. Orang lain sedang melaksanakan apa yang terkandung dalam Quran. Orang lain sedang ambil apa yang sedang Quran perintahkan. Tuan-tuan, ada satu orang namanya Jim Collins. Dia tulis satu buku, Good to Great. Bila kita semak buku tu, kita dapati Allah, tidak ada sesuatu pun yang dia huraikan itu bercanggah dengan Quran. Dia kata musuh kepada good adalah great, bukan musuh kepada good adalah bad. Orang kita selalu faham musuh baik adalah buruk. Dia kata tak, musuh kepada good adalah great. Orang yang jadi baik, mereka selalu tak fikir nak jadi great. Bila tengok begitu, Quran lah yang mengajar manusia jadi great. Manusia tak boleh jadi baik. Nabi tidak mengajar umatnya menjadi baik saja. Nabi mengajar umatnya menjadi great. Siapa tak pergi menjadi greatest ummah, dia tidak hebat dan dia tidak mengikuti paksi Al-Quran. Jim Collins kata, orang yang fikir pasal good, mereka tidak akan ke mana-mana. Orang yang fikir pasal great, mereka mencipta sesuatu. Apa yang Jim Collins sebut,
tak bercanggah dengan apa yang Quran sebut. Jim Collins tulis buku itu selama 5 tahun. Researchnya bersama tim dia untuk tengok syarikat-syarikat yang pernah daripada good menjadi great, tuan-tuan. Dia tak baca Quran, tapi sebab dia hidup atas nama fitrah, dia sama dengan Quran. Yang saya bimbang orang Islam asyik baca Quran. Bukan saya kata jangan baca Quran, jangan salah faham pula. Lah ni bukan boleh, mufti pun kena panggil lah, kan? Mufti cakap lain, orang faham lain, tuan-tuan, kan? Kita nak bagi tahu Quran tetap kena baca, tapi perjuangan kita bukan semata-mata baca Quran. Tolonglah ayah-ayah sekalian, kempen anak-anak tadabbur Quran. Buka, tengok kandungan Quran yang sangat wibawa, tuan-tuan. Nak membentuk perasaan macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, perkara paling besar Quran ajar adalah sabar. Nampak biasa sabar ni, tapi isbiru wasabiru. Quran ulang 2 kali, sabar dan kuatkan diri kamu menjadi lebih sabar. Tapi kalau orang tu hanya sabar, itu good. Islam mengajar menjadi lebih sabar, sebab kamu akan menghadapi satu kondisi, kamu berfikir nak patah balik atau nak terus. Sahabat Nabi diuji demikian. Dalam perang Uhud, mereka keluar nak pergi perang, tiba-tiba tentera Abdullah bin Ubay bin Salul yang bersama dengan Nabi, asal tentera Islam 1000 orang, keluar pergi ke pergi ke Uhud 1000 orang. Tengah jalan 300 orang tarik diri. Wow, tuan-tuan, agak-agak kalau kita jalan tu, kita geng Abdullah bin Ubay ke geng Nabi? Kita kata balik tak apa kot, balik dia puan kat balik, okey ya, puan masalah balik Masa tu menguji, siapa nak bersama dengan Nabi, siapa nak balik bersama Abdullah bin Ubay. Ayat tu tengang-ngiang, isbiru wasabiru. Kamu tak cukup sabar, sabar tidak cukup. Yang cukup bila kamu menguatkan kesabaran. Sebab tu, tuan-tuan, kalau faham konsep Quran ni, masya-Allah, umat Islam tidak akan berada di belakang, umat Islam ada di depan. Apa tu hashtag pagi ni, tuan-tuan? Yang umat Islam hilang satu ya, umat Islam hilang agenda, tuan-tuan. Umat Islam sudah pernah jadi legenda. Umat Islam memang hebat, tuan-tuan, tapi umat Islam dahulu mereka ada agenda. Sebab tu hari ni mereka legenda. Umat Islam hari ni sudah tidak ada agenda. Sebab tu hari ni kita kena ubah sikit, biar dalam mindset kita ada agenda. Agenda nak melihat Islam pergi jauh secara jama'i, tuan-tuan. Islam tak akan pergi secara jauh dengan bentuk seorang diri, tuan-tuan. Jangan buat benda apa pun berseorangan, dia tidak akan pergi jauh. Kita mesti ada tim, tuan-tuan. Nak berbisnes kena ada tim, mana boleh seorang-seorang. Kita bukan tahu semua, kita hanya reti sebagai 4. Kita kena combine dengan 4 orang lain, tuan-tuan. Kita nak cakap pasal suatu benda, kita tak boleh cakap semua benda. Saya bukan reti semua benda, saya kena tanya orang yang reti dalam bab tu. Maknanya kita perlukan tim. Sebab Quran mengajar kita tim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka manusia berjuang dalam bentuk susunan yang sangat tersusun. Islam tak boleh pergi dalam bentuk hariap. Tahu tak hariap, tuan-tuan? Hariap ni bahasa Penang, tuan-tuan. Hariap ni maksudnya pi lagu tu ya, tiba ya, buatlah, lantak lah, yang penting buat lah. Tak. Islam tidak pernah ajar, melainkan sofa, tersusun. Ka'annahum bunyanun marsus, macam bangunan yang berdiri kukuh, tuan-tuan. Sebab tu kita ni orang beriman. Apa ustaz cerita kami orang beriman? Kami belum tentu beriman. Tak, Nabi sebut, idza ra'aitum rajul ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok orang dah berada di masjid dan acap kali jumpa di masjid, biasa mulazamah di masjid, saksikanlah mereka beriman. Hari ini kita beriman, cuma kita kena pilih nak jadi beriman yang mana. Beriman ada 2. Satu beriman qa'idun, yang duduk saja. Beriman juga tapi duduk saja. Bila ajak buat benda, jom buat. Saya ada kot, saya tahu ni ya. Saya rasa banyak sangat. Kan? Saya tak apalah kot. Tak, tuan tolonglah kita dah nak, saya dulu cukuplah dunia ni, cukuplah.
Tuan-tuan, saya tak tahu mana mari istilah ni pada jiwa orang. Tiba-tiba bila sudah sampai satu umur dia fikir, tak apalah dunia bagi orang lain. Tuan-tuan, siapa tinggalkan dunia tak masuk syurga, tuan-tuan. Sebab dunia jambatan untuk pergi akhirat. Siapa tidak melalui dunia dan pegang dunia, membiarkan dunia dipegang oleh orang-orang zalim, tak layak kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya satu soalan. Dulu masa kamu hidup, kamu patut berada di situ. Kenapa kamu tinggalkan? Kita pun jawab, demi-Mu ya Allah. Allah pun jawab, kadzabta. Hang pembohong, kata Allah. Hang buat kerana hang malas nak buat. Hang tinggalkan tempat tu kerana hang nak senang. Hang buat benda tu kerana hang nak tarik diri. Hang fikir tak mau susah-susah dah. Sebab tu tak boleh, tuan-tuan. Jangan berhenti apa yang kita buat. Setiap orang ni Allah lahirkan ada keistimewaan. Kan dalam Quran Allah sebut, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah jadikan manusia ni pelbagai pattern. Kita pattern tak sama, tuan-tuan. Saya verbal linguistik. Saya cakap sikit lah, boleh lah, bukanlah pandai sangat, boleh lah kelentong, tuan-tuan, sikit-sikit kan. Ada orang dia jasmani, memang kerjanya ahli sukan, dia boleh main bola macam Safi Sali, betul tak, tuan-tuan? Siapa lagi pemain Malaysia aku tak ingat lah. Dia pun boleh main bola sepak kan. Orang biasa boleh main bola ni, dia cakap dia kurang sikit. Cuba tengok iklan makanan kucing tu, tengok, tuan-tuan. Hai peminat kucing, jangan lupa, itulah, tengok angkat bola kerti, tuan-tuan. Tapi nak beritahu dia bukan verbal linguistik. Orang tu berbeza. Ada orang dia memang Allah jadikan dia ahli muzik. Ahli muzik ni bukan pilihan tau. Ada orang yang memang Tuhan beranakkan dia jadi seorang ahli muzik. Tuan-tuan buatlah macam mana pun, muzik menjadi passion dia. Tuan-tuan, macam Faizal Tahir, buatlah kok mana pun dia akan nyanyi, tuan-tuan. Tuan-tuan suruh dia kerja cakang pun dia akan nyanyi, tuan-tuan. Tuan-tuan suruh bersuara dia menyanyi, tuan-tuan. Memang itu Tuhan lahirkan dia demikian, tuan-tuan. So setiap orang dia ada kelebihan masing-masing. Kita tak sama. Sebab tu nampak je rambut sama hitam, tapi hati tak sama, tuan-tuan. Kepakaran pun tak sama, minat pun tak sama, tuan-tuan. Yang ini menyebabkan kita mulawanah, kita pelbagai. Bila kita pelbagai, maka tugas kita hari ini cari kelebihan itu dan gunakan kelebihan itu. Saya nak pesan pada ayah-ayah yang sudah pakai satu benda, tolong sumbang balik bagi ke orang. Kalau kita tak nak mati, kalau tidak kita mati. Bila kita mati, sebelum mati tu jadi zombie kan. Dia berjalannya pergi surau, tak rasa apa dah kan. Tuan okey ya? Saya okey ya. Lalu dia berfikir satu benda yang tak patut dia fikir. Apa dia? Umur 70 rasa Allah nak meninggal. Patut lagi 70 lagi nak hidup kuat. Pasal sumbangan dia belum habis lagi. Sebab tu bila sebut ajal, orang kita faham ajal tu tunggu mati. Islam faham ajal itu tempoh. Kamu kena susun, jangan sampai kamu buang masa dalam tempoh tu. Walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat ada tempoh dia. Jangan buang masa sebab kamu bertempoh. Gunakan sehabis baik tempoh kamu. So kita nak galakkan, ini baru tadabbur Quran, baru ambil jalan Quran, baru kita jadi generasi Quran yang hebat. Saya sangat kecewa hari ini satu bab ya. Datang masjid, duduk di masjid, kita kumpul macam kekuatan, tuan-tuan. Solat jemaah kita teratur, kita follow imam. Imam baca lambat, lambatlah kita. Imam baca surah panjang, teriaklah kita, tuan-tuan. Panjang pula tu imam ni. Imam laju, kita pun laju. Ada di Terengganu, tuan-tuan, imam baca laju solat tarawih 8 rakaat dah 8, laju pula. Allahu akbar waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, Allahu akbar. Orang follow, tuan-tuan. Tak ada masalah. Nak beritahu orang follow, bila ada siapa pun bawa dia follow. Dia bersatu hati. Tapi satu benda kita rasa kurang sikit. Keluar daripada masjid, mesej dalam masjid tadi tak sampai. Maka mereka keluar balik ke rumah masing-masing dan datang pula di waktu zuhur, balik pula, tapi tidak membina sebarang kekuatan. Orang lain sangat cemburu dengan kekuatan ni, tuan-tuan. Orang lain nak dapat perkumpulan macam kita susah, tuan-tuan. Dan tambah pula lepas subuh mata mengantuk, tuan-tuan, tengok mata cengkuai, tuan-tuan.
kan? Tapi tuan-tuan boleh tunggu, tak berganjak, kan? Sebab apa tuan-tuan? Kita nak pastikan bahawa biar hari ini kita berada di masjid, masjid adalah sumber kekuatan kita. Bila kita keluar, kita boleh leveragekan benda tersebut, buat perkara lagi besar dan lebih daripada apa yang difikirkan. Sebab tu sembahyang, puasa, zakat, baca Quran bukan segala-galanya. Orang kita tengok lepas Ramadan nanti sampai hujung, ni tak sampai hujung lagi, ni baru 16 hak Ramadan. Dah berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, dah berlalu dah entah. Dan kini Syawal tiba, rayakan dengan rasa gembira. Lagu tu tak melengkap sangat tuan-tuan. Jadi lagu hak kena lengkap. Duhai bonda, duhai ayahanda, dengarlah seruan anak anda yang jauh di mata. Macam tak berasa apa, mesti orang Shah Alam, kan? Kalau orang Kedah berasa tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kata, bila tengok tu semua, dia sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan yang paling teruk lagi apa tuan-tuan? Dia boleh ucap syukur dengan habis Ramadan. Alhamdulillah, puasa ni alhamdulillah, alhamdulillah. Tarawih pun alhamdulillah habis. Oh, alhamdulillah, syukurlah. Tamat sudah perjuangan. Loh, tamat sudah perjuangan. Patutnya bila habis Ramadan, perjuangan baru bermula. Sebab Ramadan itu madrasah, dia mendidik dan tarbiyah. Dalam falsafah Ramadan ada 5 falsafah yang sangat besar. Apa dia? Pertama, Ramadan melahirkan orang yang paling amanah. Tuan-tuan, syarikat nak bagi pekerja di amanah, kena buat punch card tuan-tuan, kena buat CCTV, kena pastikan pekerjanya pakai kad touch tu, keluar dan kena touch balik. Saya jumpa baru ni satu orang, dia datang entertain saya, dia kerja dengan BSN. Dia kata, bang, saya kena balik pula lah. Pasal apa? Nak kena touch card, kalau tidak bos tak percaya. Nampak? Orang menghadapi krisis amanah bila nak lahirkan pekerja. Islam awal-awal lagi bina umat yang paling amanah. Sebab puasa mana depan sekat. Siapa pun tak tahu kita puasa ke tak. Hanya kita yang tahu kita puasa ke tak. Orang lain tak boleh syak. Kita kumuk-kumuk, tengok-tengok ayat keluar sikit. Orang kata, tadi macam banyak masuk. Siapa sikit ya? Orang boleh syak. Kita saja tahu kita yang batal ke tidak. Entah. So, hanya kita saja boleh pastikan kita puasa ke tak. Amanah tu duduk dekat kita tuan-tuan. So umat Islam kalau betul-betul puasa, dia betul-betul amanah. Hari ni yang paling susah nak cari pekerja, warga, mereka yang paling amanah. Islam kalau ada hak tu, dia boleh pergi jauh. Ingatlah, kita bercakap pasal pergi jauh tau, go further. Bukan pergi cepat, go faster. Kita tak nak go faster, kita nak go further, nak pergi jauh. Go faster memang boleh pergi. Ramai orang go faster lah ni. Buat jadi, buat jadi. Dia akan jadi sekat jalan, kemudian tinggal. Dia nak kita bertahan dalam tu 20 tahun, 40 tahun. Macam Coca-Cola tuan-tuan, bertahan sampai lah ada lagi. Ayat daripada hasil kajian makmal yang gagal tuan-tuan. Tapi dia boleh bertahan sampai sekarang. Dia perjuangkan sistem. Tuan-tuan ni hari ni laporan menunjukkan McD, tempat sahur yang paling famous daripada seluruh kedai yang lain. Nampak tuan-tuan? Dia buat foldower masywi tuan-tuan, foldower lazis. Tuan-tuan pergi tak? Nampak sangat boykot dah tuan-tuan. Maknanya orang boleh buat sampai tahap tu sebab dia fikir jauh. Dia kena lahirkan orang yang amanah, mereka yang boleh bersama dengan dia. So kita dilahirkan dengan puasa benda demikian. Patut lepas puasa baru rasa alhamdulillah, madrasah Ramadan aku keluar ni, aku akan lebih amanah. Kan aku boleh amanah dengan benda yang orang tak boleh pantau aku pun, yang orang tak boleh judge aku. Hanya Allah yang tahu aku ni boleh ke tak. Yang kedua, puasa mengajar kita sabar tuan-tuan. Apa benda lagi yang paling susah nak sabar? Sabar pasal makan. Susah tuan-tuan. Kita boleh sabar bini mati, betul tak? Bahkan gembira, betul tak tuan-tuan? Kita tak boleh sabar satu ya, makan tak cukup tuan-tuan, jangan. Kalau makan tak cukup tuan-tuan, tengok orang cakap tu, saya aku tokak juga dia ni kan. Pasal makanlah yang paling crucial sekali kita nak jaga. Tapi benda tu pun kita boleh rempuh. Bayang tengok yang paling seksa ketika nak kena sabar turut dalam Ramadan ni time bila? Bila jam tunjuk 7.19, masuk waktu 7.24. Seksa time tu tuan-tuan.
Duk rasa jam tak bergerak. Macam tak bergerak jam ni. Kan? Rasa tunggu lama dah. Nampak tak? Sabar diajar ketika itu. Keluar daripada Ramadan, datanglah apa benda pun, kita mampu sabar. Islam dia tak pernah bercakap saja. Dia sediakan praktikal tu. Nah, ambil. Sabar kamu dalam Ramadan. Kan? Yang ketiga, Islam mengajar benda mustahil. Mustahil tuan-tuan. Cuba tanya orang tak pernah puasa. Mustahil loh. Daripada pagi sampai ke petang tidak makan. Yang kerja pejabat tak apa no. Yang kerja tenaga, yang jadi kaki maraton, yang memang gunakan tenaga fizikal, kalau dia boleh rempuh puasa, dia boleh rempuh benda lain. Sebab puasa ni yang paling susah bukan makan, yang paling susah adalah minum. Orang takut dehydration, orang takut tak cukup air. Tapi Islam boleh ajar teknik macam mana kamu tak terhidrat, kamu boleh bertahan sampai petang. Dan benda itulah tuan-tuan tengok, setiap kali perang dalam medan Ramadan, Islam menang. Sebab dia fikir, tak ada benda mustahil, semua kami boleh buat. Tapi falsafah tu orang lain pakai lain ni tuan-tuan. Impossible is nothing. Adidah tuan-tuan. Adidah pakai. Patut itu falsafah orang Islam tuan-tuan. Yang keempat, Islam mengajar kita pemurah, infak, bagi duit pada orang. Apa yang paling nikmat, bagilah tuan-tuan. Paling nikmat bukan dapat. Orang kalau kata nikmat dapat tu dia tak reti tuan-tuan. Yang paling nikmat bagi. Bill Gates, kaya nombor satu dunia, tetap memberi. Elon Musk, walaupun dah buat Tesla, walaupun dah kaya dan still buat Tesla, nak bagi kepada orang supaya sistem lagi baik. Jeff Bezos yang buat Amazon, dia masih bagi pada orang, sistem lagi baik. Sebab yang paling happy memberi. Quran mengajar falsafah memberi. Patut kita yang paling happy dalam bab memberi. Yang kelima, dalam Ramadan mengajar kita tajamuk, berkumpul. Tuan-tuan, Ramadan menyebabkan kita berkumpul, selawat sama-sama. Kalau bila tu slow, selawat pun slow. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah pun jawab sallallahu wasallam alaihi. Nampak dia follow Bilal. Kalau Bilal laju, Allahumma Muhammad, dia pun jawab laju, solah. Laju tuan-tuan jawab. Nampak tak? Dia takkan jawab melainkan apa yang diajar oleh Bilal pada dia. Nampak? Kekuatan berkumpul ni, Allah, mahal sekali tuan-tuan. Sebab tu saya sebut di mana-mana, kita ni ibarat harimau yang sedang tidur. Kita ibarat gergasi yang sedang tidur. Orang nak tunggu kita bangkit je. Tapi kalau tak digerakkan, dia tak bangkit. Tu tugas saya dan motivator yang lain, nak bangkitkan umat. Semoga umat tu berada di kemuncak. Jangan berhenti duduk di situ. Sebab kita perlu bukti dekat Nabi. Nabi telah move satu step hingga menyebabkan Islam menjadi tempat yang paling tinggi. Kita pula kena bawa Islam tu letak lagi lebih tinggi. Semoga orang nampak Islam memang terbaik berdasarkan Al-Quran. Al-Quran tidak ada guna kalau hanya duduk dalam kitab. Al-Quran hanya berguna bila orang bawa keluar dan beramal dengan Al-Quran. Barulah nuzul Quran jadi nikmat yang paling besar tuan-tuan. Saya nak berhenti kat dulu, tak mau panjang dah. Tuan-tuan tak apalah dengar ni, saya dahaga tuan-tuan ni. Jadi maknanya nak berhenti kat dulu insya-Allah. Ala kulihannya apa yang kita bincang pada pagi ni, nak suruh orang di section 13 ni lebih jauh tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tak pergi jauh, orang lain lagi tak pergi. Sebab orang lain dia tak ada kelebihan macam tuan-tuan. Mereka mungkin duduk di kampung. Tuan-tuan, majlis tazkirah gini yang jadi hebat hari ni kenapa? Sebab orang Kuala Lumpur start dulu, orang Selangor start dulu tuan-tuan. Menyebabkan tempat lain pun hari ni ada budaya tu. Orang Islam ni alhamdulillah dia ada sebab ya, dia ada satu sifat ya. Dia ang pilu nang kok kang. Tuan-tuan tak ada? Orang kita ni dia ang pilu nang kok kang. Hang pi dulu, aku ikut belakang. Dia nak tunggu siapa pi ya. Dia akan follow orang tu tuan-tuan. Dan orang Melayu paling terror tiru orang. Paling terror. Tuan-tuan jangan takut, bak tiru kita. Kan? Siapa buat benda lebih bagus, kita boleh tiru tuan-tuan. Siapa buat benda yang paling hebat, boleh tiru. Ingat dulu ada orang buat niaga aiskrim dalam pasu. Kan? Aiskrim tu bukan susah ambil, aiskrim bulan pasu. Jadi viral, orang semua pakai bulan pasu. Lalah buah pasu paling besar tuan-tuan, gram. Nak bagi tahu, bab nak bagi viral ni orang kita pandai tuan-tuan. Cuma kita yang duduk di depan kena terus memimpin sebab orang lain akan follow. Kalau kita tak move, orang lain tak akan move. Kalau kita tak bergerak, orang lain akan berhenti tuan-tuan.
So orang di section 13 kena move lagi jauh. Semoga ummah akan pergi lebih jauh. Satu hari kita boleh kata dekat Nabi, ya Rasulullah, nahnu ma'aka, kami bersama kamu wahai Nabi. Nabi jawab, ta'alau ilaina, mari bersama kami. Memang kamu bersama kami. Yang kita bimbang, kita jumpa Nabi esok, kita sebut nahnu ma'aka Rasulullah. Nabi kata kadzabtum, dah hampa bohong. Hampa pakai ya cara kami, baca ya Quran, tapi hampa tak pergi ke mana pun. Hampa duduk dalam circle itu. So, kata kunci hari ni, jangan biar Islam berada dalam motion, tuan-tuan. Motion ni maksud dia, kita repeat balik benda yang sama tahun lepas kita buat. Betul tak tuan-tuan? Tahun lepas ada moreh, tahun ni ada moreh tak? Betul tak? Tahun lepas ada solat tarawih, tahun ni ada tak tuan-tuan? Tahun lepas imam baca sedap, tahun ni pun sama tak tuan-tuan kan? Tahun lepas kita buat 20, tahun ni dah tukar 8 sikit. Jadi maknanya nak bagi tahu dia jadi motion, pergerakan yang bentuk motion. Kita tak nak itu. Kita nak progression, kita nak pergi jauh. Pergerakan yang pergi ke depan, bukan berputar dalam circle, tuan-tuan. Jom kita bawa yang ni. Macam mana caranya? Saya serahkan balik pada tuan-tuan. Saya boleh kata tuan-tuan yang reti dalam bab tu. Saya hanya bagi satu direction agar tuan-tuan pergi lebih jauh. Saya buat cara saya lah. Mana-mana orang panggil saya ceramah, saya akan gerakkan orang untuk pergi lebih jauh. Saya tak akan tinggalkan dia di situ. Sebab kalau tidak, dia akan mendustakan agama. Dia akan jadi masalah dan bebanan kepada agama. Move sebagai khalifah, insya-Allah orang melihat kita dengan kegururan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang Allah Taala muliakan dengan Islam, insya-Allah. Innahu huwas samiul alim. Salah silap terkasar bahasa, terlajak bicara, mohon maaf. Dan satu lagi ada ni borang wakaf untuk saya lancarkan wakaf untuk sekolah saya. Nama sekolah kita ni Maqas Ma'had Al-Quran Al-Syafi'i untuk kanak-kanak 3 tahun sampai 6 tahun. Mereka budak-budak kecil yang hafal Quran. Kenapa ustaz buat budak kecil ni? Sebab saya dah tengok banyak sekolah orang tua-tua. Budak-budak yang 13, 14 tu dah banyak dah. Tapi yang 3 tahun sampai 6 tahun tak ada. Ni bukan 30 tahun sampai 60. Hak tu kita tak ambil tua sangat tuan-tuan. Kita ambil yang 3 tahun sampai 6 tahun. Kerja kita adalah untuk didik mereka awal masuk Quran. Saya buka sekolah ni tuan-tuan adalah kerana saya ada 11 orang anak tuan-tuan. Baru 11. Baru 11. Anak saya baru 11 orang. Kan? Jadi masa saya duduk balik rumah daripada kuliah Zuhur tu, anak saya bila balik pada tadika pagi, dia akan tengok TV cerita Ultraman. Dan dia pakai pampers tu paling geram kali. Baju tak pakai, seluar tak pakai. Bila dia tengok cerita Ultraman dengan lagu-lagu Ultraman dia hafal. Kemudian bila kita balik kuliah, dia pun fire kita. Abi, tut. Bila dia fire macam tu, tanda dia sudah jadi Ultraman. Maka aku kena jadi raksasa. Nampaklah tuan-tuan. Maka kena tak boleh jadi ni. Saya pun buka sekolah tuan-tuan. Buka kerana nak bagi budak kecil start dengan Quran. 3 tahun dah boleh hafal tuan-tuan. Cuma bunyinya telur lah. Kan? Amma yata'alun anin nabil ajim. Telur tuan-tuan. Tak apalah telur dia baca, pak dia baca tak bunyi terus tuan-tuan. Eloklah telur tu. Jadi maknanya bila kita buka sekolah ni alhamdulillah dah 5 tahun. Budak-budak yang keluar daripada situ alhamdulillah berubah terus cara mereka sebab Quran dah masuk ke dalam hati mereka. Mereka bukan hafal 30 juzuk Quran, itu belum berjaya lagi, tetapi cukup mereka boleh baca Yasin di telinga nenek mereka secara hafazan. Bila nenek mereka sakit, mereka akan baca Yasin wal Quranil Hakim di tepi nenek mereka. Dan mereka dididik dengan doa. Dan mereka hafal 100 hadis. Ada 100 hadis yang mereka sudah hafal bila berusia 6 tahun. Hadis-hadis pendek lah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Hadis-hadis pendek. Dan hari ini mak mereka belajar hadis pada mereka. Sebab mereka bercakap dengan mak mereka guna hadis. Bila mak mereka marah, "Hei, apa ni? Apa nak jadi kamu ni?" Dia akan jawab, Umi, la taghdab palakal jannah. Jangan marah, bagimu syurga." Dia jawab gitu tuan-tuan. Bila mak dia menipu dia, kan mak suka menipu anak. "Ala adik, kita beli esok lah, hari ni tak payah beli." "Umi, qulil haq walau kana murran." Kata benar walaupun pahit, jangan tipu Dia jawab gitu tuan-tuan. Jadi budak-budak ni dia gunakan hadis tuan-tuan. Jadi tempat saya di Ampang sana, Tasik Permai Ampang, kita ada 50 orang anak murid dan yang paling mustahak sekolah ni free of charge. Kita tak kenakan apa-apa yuran. Kenapa tak kenakan yuran? Sebab kita nak mulakan biar spek agama ni. Kalau di Kuala Lumpur tak payah yuran pun tak apa. Sebab kita lebih nak orang membantu kita. Kalau saya kenakan yuran, dia terhad.
kata kena 200. Jadi orang kafir 200. Tapi tak kena iuran. Mak bapak kadang-kadang pemurah, bagi 500, bagi 400. Dan benda itu juga saya bawa pada tuan-tuan. Bantu anak-anak ni insya-Allah. Mudah-mudahan bila dengan wang yang tuan-tuan bantu. Sebab kita gunakan duit itu semua untuk bayar gaji ustazah. Ada 8 orang ustazah tuan-tuan. Jangan bimbang tuan-tuan, duit itu semua kita gunakan untuk bagi bantuan pada ustazah tadi. Sebab gaji mereka kita bayar mahal, 2,000 seorang tuan-tuan. So untuk bayar gaji mereka, maka kutipan sumbangan ginilah yang saya buat tiap kali Ramadan. InsyaAllah jangan takut tuan-tuan, saya tak makan duit tu untuk saya tak kahwin lain pakai duit tu. Kalau saya nak kahwin lain pun saya nak cari janda kaya tuan-tuan. Kan Datuk Ida tengah kosong sekarang ni tuan-tuan. Jadi maknanya tak payah susah-susah. Jadi kita memang nak guna duit ni untuk tujuan sekolah ini tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan ada borang di sini. Kalau tuan-tuan teringat, mungkin hari ni tak buat duit. Sebab saya pun tahu pagi-pagi ni jarang orang main masjid buat duit. Sebab tahu ustaz minta. Saya pun dah faham dah dulu, saya guna strategi baru. Ambil borang ni walik, ada nombor akaun di sini. Tuan-tuan transfer ikut akaun. Borang ni tak apa, tuan-tuan walik ya, tak payah serah balik. Ada orang tak nak ambil sebab bimbang, kok borang ni tak boleh serah balik. Saya tak penting borang ni serah balik, yang penting duit diserah balik tuan-tuan. Borang tak penting. Jadi makna mudah-mudahan tuan-tuan ambil dulu insya-Allah. Tuan-tuan tengok ada sumbangan tuan-tuan bagi pada sekolah, ada zakat tuan-tuan, tuan-tuan boleh jumpa saya. Ada benda tuan-tuan nak wakaf, ni nama wakaf pendidikan. Kita nak generate income untuk jadikan gaji ustazah tuan-tuan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan menyebabkan kami pergi lebih jauh, menyebabkan anak-anak tahfiz ini boleh kita buat benda lebih besar insya-Allah. Ada tabung di belakang sana, kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan ada borang dan tuan-tuan boleh transfer ikut akaun, dan kalau nak bagi zakat boleh bertemu dengan saya. Terima kasih. Ala kulli halnya sumbangan tuan-tuan adalah yang terbaik insya-Allah. Saya doakan akak-akak yang bagi sumbangan dapat suami yang paling setia, tak teringin menikah lain dah, tu doa saya. Kan dapat suami yang paling setia, tak teringin menikah lain, tu doa saya. Dan saya doakan abang-abang yang bagi sumbangan hari ini dapat kahwin seorang lagi insya-Allah. Allah bagi rahmat dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqina fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah surah wal 'asr.